Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi pada hari ini 30 Mac 2020, hari Isnin. Jadi kita akan mulakan dengan kelas ataupun sesi pembelajaran secara online untuk subjek Bahasa Melayu. Okey, jadi apa objektif kita pada hari ini? Yang pertama, awak boleh baca dekat situ. Apa yang penting ialah objektif kita yang pertama, kita nak merancang penulisan perenggan pendahuluan. Bagaimana nak merancang? Dengan membina kerangka karangan. Bagaimana pula cara nak membina kerangka karangan? Menggunakan peta pemikiran. Jadi awak boleh anggap apa tugasan awak hari ini, iaitu tugasan kita pada hari ini yang pertama, kita nak bina kerangka karangan. Bagaimana caranya? Menggunakan peta pemikiran. Okey, kemudian yang kedua, lepas kita bina kerangka karangan, kita perlu menulis perenggan pendahuluan. Bagaimana caranya? Dengan membina ayat tema, ayat rangsangan, ayat huraian atau ayat contoh dan juga ayat fokus. Okey, tapi apa tu ayat tema, apa tu ayat rangsangan, apa tu huraian, apa tu fokus? Sekejap lagi kita akan tahu. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ada beberapa jenis atau kaedah penulisan perenggan pendahuluan. Okey, fokus kita pada hari ini hanyalah untuk perenggan pendahuluan sahaja. Okey. Yang lain untuk perenggan isi, perenggan penutup, kita akan sambung pada hari seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada perenggan pendahuluan sahaja. Okey, tengok yang bawah ni. Okey, terdapat pelbagai jenis kaedah penulisan perenggan pendahuluan. Okey, kalau awak tengok yang pertama dekat situ adalah definisi. Maksudnya awak memberikan makna tentang isu atau tema yang dikehendaki soalan. Yang kedua, awak memberikan pendapat tokoh. Bila nak bagi pendapat tokoh, tokoh-tokoh tu mesti adalah tokoh-tokoh yang berwibawa. Kemudian yang ketiga, suasana. Penulisan perenggan menggunakan kaedah suasana ni sesuai untuk karangan jenis cerita, iaitu cerita rekaan ataupun keperihalan ataupun cerpen, iaitu cerita pendek. Kemudian yang keempat, menggunakan kaedah persoalan. Awak bertanyakan soalan di perenggan pendahuluan. Yang kelima, awak menggunakan peribahasa. Yang keenam, menggunakan puisi. Dan yang ketujuh adalah gabungan. Maksudnya awak menggunakan mungkin 2 atau 3 kaedah yang saya senaraikan ni. Okey, itu adalah jenis ataupun kaedah, pelbagai kaedah penulisan perenggan pendahuluan. Okey. Kemudian seterusnya ialah tugasan kita hari ini, iaitu tajuk karangan yang saya akan berikan, saya akan ajar, saya akan beri contoh adalah tentang, tajuk kita hari ini ialah langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Okey, daripada soalan ataupun daripada tajuk soalan karangan langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional, kita perlu pecahkan soalan ini kepada 2, iaitu tema. Apa tema soalan? Okey, daripada soalan ni kita dapat pastikan temanya adalah tentang perkara apa yang hendak dibincangkan, tentang permainan tradisional. Jadi temanya ialah permainan tradisional. Kemudian fokus, arahan atau kehendak soalan. Dia nak tanya apa? Dia nak langkah-langkah mempopularkan. Jadi kamu tulis, langkah-langkah mempopularkan. Ataupun bila dapat soalan karangan, kamu terus gariskan yang mana satu tema. Contoh yang ini adalah arahan ataupun fokus. Jadi permainan tradisional ini adalah tema.
Okey, ataupun tajuk karangan, cerita karangan tentang apa? Tentang permainan tradisional. Secara umumnya tentang permainan tradisional. Itulah tema dia. Fokusnya tentang apa? Tentang langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Okey, faham tak? Okey, kita akan sambung untuk penulisan untuk membina kerangka karangan. Okey. Jadi sekarang kita akan sambung untuk membina kerangka karangan menggunakan peta pemikiran untuk perenggan pendahuluan saja. Jadi hari ini kita buat perenggan pendahuluan saja. Okey. Kamu boleh lihat dekat sini, ini adalah contoh rangka karangan. Okey, kamu bebas nak buat bentuk kerangka karangan yang kamu suka menggunakan peta pemikiran. Tak kisahlah nak buat peta buih ke, peta bulatan ke, peta pokok ke, terpulang. Ikut kreativiti masing-masing. Kalau nak buat macam saya pun boleh. Okey, macam saya tuliskan tajuk di tengah-tengah, langkah-langkah. Kemudian saya bahagikan kepada 6 bahagian. Ya, pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan penutup. Okey, jadi kamu bila buat nanti latihan, saya nak kamu buat dalam buku penulisan. Buatlah rangka karangan ni, penuhkan satu muka surat seperti saya buat ni. Tetapi di bahagian isi dan penutup tu kosongkan dahulu. Kita akan sambung pada sesi seterusnya. Hari ini kita fokus dahulu pada pendahuluan. Okey, sekarang kita dah tengok bentuk kerangka karangan. Okey, seterusnya kita tengok balik objektif kita pada hari ini, iaitu macam mana cara nak menulis perenggan pendahuluan. Kita perlu ada ayat tema, ayat rangsangan, ayat huraian, ayat contoh dan ayat fokus. Jadi ayat tema tadi kita dah tahu dah. Tema adalah tentang tajuk karangan secara umum. Tema karangan adalah tajuk karangan secara umum, iaitu tentang permainan tradisional. Jadi bagaimana nak buat ayat tema? Okey, ayat tema. Ayat tema ni mestilah tentang pernyataan umum. Kamu kena tulis pernyataan umum tentang tajuk, tentang permainan tradisional. Contoh saya buat dekat sini. Permainan tradisional ialah permainan yang dimainkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Jadi yang ini saya menggunakan kaedah definisi. Ingat balik tak jenis-jenis penulisan? Yang ni awak boleh pilih. Awak nak guna peribahasa pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian seterusnya, okey, ayat rangsangan, ayat huraian atau ayat contoh. Okey, saya mulakan dengan ayat huraian. Okey, tengok kat sini, ayat huraian maksudnya saya menghuraikan semula ayat tema tadi. Ayat tema tadi dikatakan permainan tradisional tu adalah permainan yang dimainkan oleh nenek moyang. Ayat huraiannya, permainan ini juga merupakan satu warisan budaya yang menjadi identiti suatu kaum atau bangsa. Kemudian saya senaraikan ayat contoh. Apa contoh-contoh permainan tradisional? Congkak, gasing, galah panjang, sepak raga, konda-kondi, apa lagi, guli dan lain-lain. Kemudian ayat rangsangan. Okey, apa tu ayat rangsangan? Okey, apa tu rangsangan? Rangsangan tu maksudnya kamu memberi tindak balas. Kamu mengajak pembaca untuk berfikir, ataupun kamu memberi tindak balas tentang isu ataupun tentang masalah. Maksudnya kamu dah cerita memberi tahu secara umum, kemudian apa masalah yang berlaku. Terus kamu merangsang pembaca untuk berfikir, memberi tindak balas. Jadi rangsangan yang saya tulis dekat sini ialah permainan tradisional semakin dilupakan, dipinggirkan kerana wujudnya permainan moden yang lebih canggih. Kemudian barulah kita tulis ayat fokus. Apa tu fokus? Fokus adalah langkah-langkah mempopularkan, iaitu kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Langkah-langkah mempopularkan. Jadi barulah kita tulis ayat fokus dia. Langkah-langkah saya gantikan dengan usaha. Pelbagai usaha perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional. Kalau kamu nak tulis pelbagai langkah pun tak ada masalah.
Kalau boleh, kamu gunakanlah perkataan yang sinonim supaya menunjukkan kematangan dan kepelbagaian kosakata kamu. Okey, bila dah tulis pendahuluan, dah buat perancangan bagaimana nak tulis pendahuluan, barulah kamu terjemahkan dalam bentuk penulisan. Okey, tetapi saya perlu ingatkan, dalam penulisan pendahuluan, ayat tema mesti yang pertama, ayat fokus mestilah yang terakhir. Ayat huraian, ayat contoh, ayat rangsangan ni kamu boleh susun mengikut keutamaan ataupun keselesaan kamu. Bagaimana kamu nak menulisnya, terpulang. Tak ada paksaan. Okey, ini contoh yang saya dah buat. Okey, yang atas tu salah, tengok yang bawah. Contoh saya buat. Okey. Yang pertama, ayat yang pertama saya gunakan ayat tema. Permainan tradisional merupakan permainan. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Okey, ayat pertama, permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Okey, kalau tengok dekat perancangan saya tadi, saya tulis permainan yang dimainkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Okey, ini hanyalah perancangan. Jadi dalam penulisan kamu bebas nak ikut apa yang kamu rancang ataupun nak ubah sedikit atau pulang. Ini adalah perancangan dan penulisan kamu sendiri kan. Jadi kamu bebas. Cuma kita perlu rancang supaya kita tak melalut. Okey, kemudian seterusnya saya gabungkan ayat contoh dan ayat huraian. Kalau baca dekat sini, sebagai contoh, permainan tradisional seperti congkak, gasing, galah pancang dan sepak raga menjadi identiti bangsa bagi masyarakat Melayu di Malaysia. Okey, tengok dekat perancangan. Okey, walaupun saya buat dua ayat huraian ayat contoh, tapi dua-dua ni saya gabungkan menjadi satu ayat dalam penulisan saya. Kemudian ayat rangsangan. Macam mana nak menunjukkan rangsangan? Kamu nak galakkan pembaca berfikir, kamu gunakan penanda wacana. Namun begitu, permainan ini dipandang enteng dan kian dilupakan kerana wujudnya permainan moden yang lebih canggih pada masa kini. Nampak tak? Sama kan? Kian dilupakan kerana wujudnya permainan moden yang lebih canggih. Ini saya ikut saja. Kemudian yang terakhir sekali, ayat fokus. Barulah kita masuk kepada kehendak soalan kita, iaitu untuk mempopularkan permainan tradisional. Jadi bagaimana saya tulis? Oleh itu, saya masukkan sedikit peribahasa, satu peribahasa sebelum nasi menjadi bubur. Pelbagai usaha perlu diambil untuk memartabatkan dan mempopularkan kembali permainan tradisional ini. Terpulang kepada kamu. Kalau kamu dapat tulis ataupun mengadakan satu peribahasa yang betul, itu merupakan bonus bagi karangan dalam karangan kamu lah. Okey, sekian saja untuk hari ini. Diharapkan kamu faham apa yang saya sampaikan.